Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Maureen dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami, Nur Azlinda binti Pilson dan Nur Atifah Soleha binti Narsani, akan membentangkan soalan 8, analisis pemerintahan Ferdinand Marcos di Filipina dan faktor-faktor yang membawa kepada kejatuhannya semasa revolusi kuasa rakyat pada tahun 1986. Bagaimanakah revolusi ini mengubah landscape politik Filipina? Rakyat Filipina diperintah di bawah pemerintahan rejim Ferdinand Marcos dari tahun 1965 hingga tahun 1986. Ia merupakan salah satu titik gelap dalam sejarah kontemporari Filipina. Sepanjang pemerintahan rejim Marcos, berlakunya pencabulan hak asasi manusia secara besar-besaran, rasuah, kronisme, genangan ekonomi yang didorong oleh hutang dan inflasi yang besar. Rekod perbelanjaan defisit besar-besaran pada tempoh tersebut menghasilkan keuntungan jangka pendek dan sebagai pertukaran untuk kerusakan jangka masa panjang, terutamanya dalam bentuk hutang negara Filipina, yang sehingga hari ini masih dibayar oleh pembayar cukai Filipina. Rasuah juga berleluasa dalam rejim tersebut karena keluarga Marcos menyalahguna dana awam untuk keuntungan pribadi mereka. Ferdinand Edralin Marcos yang lahir pada 11 September 1917 di Sarat, Filipina, dan meninggal pada 28 September 1989 di Honolulu, Hawaii, USA, merupakan bekas peguam dan ahli politik Filipina yang menjadi ketua negara pada tahun 1965 hingga tahun 1989. Beliau menubuhkan rejim otoritarian di Filipina dan dikritik karena rasuah serta penindasan proses demokrasi. Marcos bersekolah di Manila dan belajar undang-undang pada akhir 1930-an di University Filipina. Pada November 1939, Ferdinand Marcos didapati bersalah atas pembunuhan seorang lawan politik bapaknya pada tahun 1933 dan dibebaskan setahun kemudian selepas rayuan kepada Mahkamah Agung Filipina. Marcos menjadi peguam perbicaraan di Manila semasa Perang Dunia Kedua. Marcos merupakan seorang pegawai dalam Angkatan Bersenjata Filipina. Marcos menuntut bahwa beliau merupakan seorang pemimpin dalam gerakan gerila Filipina yang menjadi faktor utama kejayaan politiknya. Namun begitu, dalam arsip Amerika Serikat mendedahkan bahwa beliau tidak memainkan peranan yang besar ataupun secara langsung dalam aktiviti anti-Jepun pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Pemerintahan Ferdinand Marcos dalam perubahan struktur politik Filipina. Pada fase pertama, Marcos menamatkan pemerintahan politik plural dan memperkenalkan struktur politik baru untuk memberi laluan kepada kerajaan maksimum. Beliau membentuk rejim otoritarian yang merupakan satu perubahan yang besar berbanding dengan era sebelum tahun 1972 apabila kerajaan mempunyai kuasa yang minimal. Beliau juga memperkenalkan kronisme dan kleptokrasi untuk membina rangkaian politik bersandarkan kesetiaan keluarga dan sekutu rapat untuk mengumpul kekayaan besar. Marcos berhadapan dengan isu-isu yang timbul daripada kumpulan-kumpulan elit dan juga rakyat biasa. Dalam fase kedua, Ferdinand Marcos memperkenalkan Martial Law 1972, yaitu satu bentuk struktur politik baru pada tarikh 23 September 1972. Proclamation No. 1081 mengatakan bahwa menggantungkan hak sivil dan mengenakan kuasa tentera di Filipina. Marcos menyatakan bahwa kekuatan komunis dan subversif telah mencetuskan krisis. Oleh itu, beliau telah bertindak pantas, di mana ahli politik pembangkang dipenjara dan angkatan bersenjata menjadi alat rejim. Marcos mengatakan bahwa undang-undang tentera bukanlah pengambilan tentera, tetapi satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan dilema negara mengenai pemberontakan yang mencetuskan kekacauan nasional yang mengancam keamanan dan ketenteraman negara. New People's Army (NPA) pada tahun 1970 di bawah kepimpinan Letnan Victor Corpus yang merupakan instruktur Akademi Tentera Filipina (PMA), berjaya merampas tempat persembunyian senjata PMA,
Pemberontak komunis ini berjaya mencuri senjata seperti senapang otomatik, machine guns, pelancar bom tangan, dan lain-lain. Pada tahun 21 Agustus 1971, Perhimpunan Parti Liberal telah diadakan di Plaza Miranda dan telah dibom. Pada mulanya, Parti Liberal menyalahkan Ferdinand Marcos sebagai percobaan menindas mereka, karena mereka adalah parti pembangkang. Namun begitu, Marcos telah menafikannya dan menuduh NPA. Perjuangan orang Islam. Pemberontakan semakin menjadi-jadi sejak tahun 1969. Namun begitu, perjuangan orang Islam telah berlaku selama 400 tahun sejak proses Islamisasi pada tahun 1380-an. Sepanjang pemerintahan Marcos, dasar penempatan semula penduduk ke wilayah selatan Filipina telah dilakukan secara besar-besaran. Pada tahun 1913, sebanyak 98% orang Islam berada di Mindanao, tetapi menjelang tahun 1976, peratusan orang Islam di Mindanao telah jatuh sehingga 30%. Hal ini disebabkan oleh penjajahan dan juga polisi penempatan semula Ferdinand Marcos, di mana 80% masyarakat Moro telah hilang tanah mereka. Tindakan merampas tanah ini menjadi semakin berleluasa dan menimbulkan suasana tegang. Peneroka Baharu yang beragama Kristen telah mengasahkan pasukan paramilitari yang disokong oleh pihak berkuasa Filipina. Moro National Liberation Front (MNLF) telah diwujudkan untuk memisahkan selatan Filipina dengan menggunakan taktik gerila dan keganasan dalam kempen mereka untuk mewujudkan sebuah negara Islam demokratik dan merdeka. Selanjutnya, Revolusi Kuasa Rakyat 1986. Revolusi Kuasa Rakyat 1986 merupakan salah satu peristiwa terpenting bagi negara Filipina. Revolusi ini juga dikenali sebagai People Power Revolution yang berlaku pada 22 hingga 25 Februari 1986 semasa pemerintahan Ferdinand Marcos. Revolusi Kuasa Rakyat ini juga yang menyaksikan penggulingan Presiden Ferdinand Marcos dan pemulihan demokrasi Filipina. Revolusi ini tercetus apabila Ferdinand melakukan penipuan dalam pemilihan presiden dan mengklaim kemenangan atas Corazon Aquino. Pembunuhan Nino Aquino Jr., yaitu seorang pemimpin pembangkang terkemuka dan merupakan pasangan Corazon Aquino, menimbulkan kemarahan masyarakat Filipina sehingga tercetusnya protes di EDSA, yaitu Epifanio de los Santos Avenue, secara damai menyerukan kejatuhan Marcos. Protes secara besar-besaran dilaksanakan di Filipina yang dipimpin oleh Corazon Aquino yang mendapat sokongan daripada masyarakat dan berjaya menggulingkan pemerintahan Marcos. Selepas saja penggulingan Marcos, Corazon diangkat sebagai Presiden Filipina yang baru dan Ferdinand bersama istri beliau melarikan diri ke luar negara, yaitu di Hawaii. Faktor utama kejatuhan Ferdinand Marcos. Yang pertama ialah peranan gereja. Pada Januari 1979, di persidangan Puebla, Meksiko, gereja telah dipecahkan kepada gol konservatif, gol sederhana, dan gol progresif. Dalam gol konservatif, gereja memegang konsep ortodoks, yang bermaksud gereja tidak harus terlibat dalam politik dan tumpukan soal agama sahaja. Dalam gol sederhana mempunyai kumpulan paling banyak, di mana mereka ingin pembaharuan sosial tetapi pada masa yang sama bekerja sama dengan kerajaan. Dalam gol progresif, mereka amat kritikal kepada program-program kerajaan yang menjadi popular sejak Pope John ke-22, menekankan gereja ada tanggung jawab dalam soal-soal kemasyarakatan. Pada tragedi 21 Ogos 1983, pembunuhan Benigno Aquino telah mengubah dasar gereja terhadap Presiden Marcos. Ini menjadi titik tolak kepada kejatuhan Marcos. Kardinal Sin dan pemimpin Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, beransur-ansur ubah pegangan hierarki gereja yang bersifat kerjasama kritikal kepada penentangan secara terbuka. Pada pilihan raya 1986,
Gereja menyokong kampanye pilihan raya Corazon Aquino mempengaruhi hati rakyat semasa revolusi People Power. Kedua, peranan militari. Hubungan Marcos dan militari Filipina pada awalnya bermula dengan baik. Nepotisme berjaya meneguhkan kedudukan Marcos dalam pemerintahannya. Tetapi pada tahun 1980-an berlaku perubahan dalam angkatan tentera di mana gerakan reformasi dalam Philippines Military Academy yaitu Reform the Armed Forces Movement RAM ditubuhkan. Ramai graduan akademi tersebut merasakan bahwa Marcos dan ramai jeneralnya telah mencabul kehormatan tentera dan telah kehilangan disiplin, dan ini mengakibatkan pengasingan dan keruntuhan organisasi tentera. Dilema tentera adalah sama ada terus menyokong status quo yang sesat walau apa cara pun dan menentang kuasa sederhana dan ganas yang ingin menggulingkan rejim Marcos. Pada 16 Februari 1986, RAM menyokong dakwaan gereja bahwa Marcos membuat penipuan. Enrile dan Fidel Raos, yaitu ketua terus angkatan tentera, keluar dari kamp tentera dan sertai gerakan People Power. Selanjutnya, impak revolusi kuasa rakyat 1986 terhadap landscape politik Filipina. Yang pertama adalah penggulingan rejim Marcos. Penentangan daripada Corazon Aquino terhadap Marcos melalui menentang keputusan Marcos sebagai Presiden Filipina. Akibat penipuan Marcos yang mengklaim kemenangannya berjaya menjatuhkan kepimpinan beliau selama 20 tahun di Filipina. Juan Ponce Enrile, Menteri Pertahanan, dan Fidel V. Ramos tidak lagi menyokong pimpinan Marcos melalui pernyataan mereka kepada para wartawan di pejabatnya National Defense Building, Camp Aguinaldo di EDSA, Quezon City, Manila. Gereja Katolik menyokong tindakan ini dengan cara menyeru seramai 10.000 orang masyarakat untuk menyokong dengan cara berkumpul di EDSA bagi menjatuhkan Marcos secara damai walaupun agak tegang pada ketika itu. Marcos dan istrinya melarikan diri ke luar negara, yaitu di Hawaii, selepas berjaya dijatuhkan oleh Corazon Aquino. Selanjutnya adalah peningkatan kesadaran politik rakyat, di mana revolusi ini membangkitkan kesadaran politik rakyat. Mereka bersama Gereja Katolik serta pihak massa Filipina menentang pimpinan Marcos melalui protes di EDSA. Campur tangan rakyat dalam membantu pimpinan yang lebih baik adalah melalui kesadaran mereka dalam meyakini mereka mempunyai kekuatan untuk mengubah pemerintahan melalui aksi damai dan kolektif. Selanjutnya adalah kestabilan politik yang terancam, di mana penggulingan Marcos hanya dalam nama sahaja dan berlakunya tuduhan rasuah dalam beberapa jabatan pemerintah. Selain itu, keperluan rakyat terabaikan pada awal pemerintahan Corazon Aquino. Kesimpulannya, secara keseluruhan pemerintahan diktator Marcos membawanya ke arah kegagalan dalam pemerintahannya selama hampir 20 tahun, hasil daripada gabungan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahannya. Oleh itu, revolusi kuasa rakyat 1986 membawa perubahan signifikan kepada politik Filipina dengan mengembalikan sistem demokrasi. Meskipun dihadapkan dengan pelbagai tentangan dalam politik negara, namun revolusi ini tetap menjadi tonggak sejarah yang penting bagi negara Filipina.